stream the meeting sekejap lagi. Kita ke udara. Bismillahirrahmanirrahim. Jom banyak doa je. Allahumma yassir wa la tu'assir wa kita min khair. Keluar dah tu mana muka Ju pula tak keluar. Alright, cantik. Okay, muka Ju dah keluar. Okay, silakan Ju. Dah boleh mula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Macam mana, nampak ke? Boleh teruskan ke? Okey. Kena tengok dekat pun satu lagi sebab memang tak ada gambar dekat yang ni lah. Mungkin kena bercakap dengan kegelapan je. Okay. Assalamualaikum. Oleh kerana pelbagai masalah yang berlaku, jadi kita berlapang dada lah, macam ni jugalah dalam kehidupan kita. Kita fikir, kita nak rancang macam-macam. Inilah intipati kepada kisah saya pada hari ini. Saya ni bukan siapa-siapa pun, tapi saya rasa ramai yang biasa nampak saya berjalan bergandingan dengan Dr. Nurullah Haji Sirin. Jadi kisahnya, saya mula-mula masuk UM di KL selepas pada Nilampuri. Saya sebenarnya terpaksa memilih apa jabatan ataupun jurusan yang tidak ada bahasa Arab. Sebab saya daripada SMKA sahaja yang tidak menekankan bahasa Arab. Tapi itulah kita kata ilmu manusia ni sangat kecil berbanding apa yang sebenarnya Allah sudah aturkan dalam pada waktu kita menduga-duga apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kita memang tak tahu pun sebenarnya apa sebenarnya perancangan Allah. Ketika saya mencari-cari apa tujuan hidup saya, pada tahun kedua saya di Universiti Malaya, saya disahkan menghidapi corneal dystrophy. Gangguan Ju suara. Suara tak kuat Tak kuat ke? Jelas tak suara saya? Saya cakap lebih 10 minit pun tak apa, tak ada masalah. Tak kuat ke? Saya try pakai earphone. Okay, boleh dengar ke? On Ju, on, teruskan. Boleh dengar Okey, jadi kehidupan saya di UM sebenarnya saya serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada satu hari saya kena memilih jabatan. Jadi saya pilih jabatan dakwah yang kebanyakan khususnya dalam bahasa Melayu. Sebab saya fikir paling mudah lah. Tapi pada saya tak sedar tu sebenarnya rupa-rupanya jabatan dakwah ni paling susah lah sebenarnya. Sebab ada pelbagai kerja-kerja yang berbentuk lapangan. Saya masa tu pernah uruskan teater Kasih Kekasih yang dihadiri oleh Sultan Perak yang ketika itu adalah Pro Chancellor Universiti Malaya. Itu pengalaman paling dahsyat lah. Pada waktu tu juga saya ambil sehingga 7 subjek iaitu 21 jam kredit. Tapi Alhamdulillah sebenarnya konsep saya adalah berkhidmat kepada guru. Jadi bila saya khidmat pada guru tu rupa-rupanya dengan kesibukan saya tu dalam bidang media kena ambil minor media. Saya sebenarnya hampir nak berhenti dah ambil minor media.
Tapi saya kuatkan hati, terpaksa tambah 9 subjek iaitu 27 jam politik je. Tapi terlampau sibuk jadi saya ambil subjek media tu campur dengan tahun akhir, terpaksa buat satu teater besar-besaran lah kalau ada sahabat-sahabat alumni ada ingat terpaksa ambil subjek yang banyak, dapatlah for flat masa tu. Jadi sebelum Kompo lagi saya dah bekerja sebenarnya di syarikat produksi. Itulah saya kata dalam bidang media ni saya tak pernah mimpi pun saya nak ada dalam bidang media. Tapi rupa-rupanya kalau belajar dalam dakwah ni bidang kerja tu sangat luas. Kita boleh pergi ke mana-mana pun sebenarnya. Pelajar dakwah ni sebenarnya mempunyai pasaran kerja yang sangat luas dan kebanyakannya digemari oleh majikan sebab kita memang bukan saja keboleh pasaran tapi keboleh buat kerja lah sebenarnya sebab dah biasa dengan kerja-kerja persatuan yang memang lasak lah bagi saya, memang tak tidur malam lah kalau buat-buat program jadi pengalaman saya dalam bidang media ni taklah banyak macam orang lain tapi sebaik saja tak tamat belajar lagi, tak Kompo pun lagi, saya dah bekerja dan saya menguruskan dokumentari syahadah yang dikeluarkan oleh produksi yang sama, menerbitkan drama Cinta Madinah kalau tak silap produksi Cikgu Abu Hassan Murad ayah Ummu Hani. Sejak tu saya tak patah balik ke belakang lagi, saya terus je dalam kerja-kerja belakang tabir lah. Sejak saya habis belajar tu sampai sekarang memang saya adalah penulis skrip bebas ataupun freelance scriptwriter untuk dokumentari. Jadi kebanyakan dokumentari yang saya tulis kebanyakannya disiarkan di RTM1 lah, orang kata TV tak glamour. Tapi RTM sebenarnya adalah feeder ataupun tempat untuk dokumentari-dokumentari yang sangat berkualiti. Jadi saya pun banyak belajar daripada senior-senior bagaimana untuk menulis skrip dokumentari. Itu memang sangat seronok dan antara pengalamannya masa ekonomi elok dulu saya pernahlah mengembara sehingga ke Sepanyol, Romania, Turki, Mekah, Madinah, semua tu sebab buat kerja lah. Tak kira yang Asia Tenggara lah. Jadi packing bag, keluar, buat skrip, itu adalah forte saya lah pada waktu itu sebelum kahwin lah, sebelum ada anak ni. Mungkin sebab terlampau dahsyat sangat berjalan masa bujang dulu, dah kahwin terus duduk rumah kena lockdown dengan PKP Kalau ada soalan kawan-kawan boleh tanya cuma line dia lambat sikit lah mungkin. Lepas-lepas ni pun kalau ada soalan boleh tanya. Saya sebenarnya bercakap atas kapasiti sebagai AJK untuk Kelab Mantap Da'i lah. Kelab ni kita tubuhkan sebab kita sudah menuju ke satu fasa di mana kita perlu give back to the community. Kita bukan lagi perlu duduk-duduk tenang-tenang je kat rumah, tak boleh dah pada zaman yang penuh fitnah ni. Kita lah sebagai agent. Kan dalam Quran pun ada menyebut, Nabi pun ada bagi tahu kita kena sampaikan walaupun satu ayat. Jadi bab kata bonda rautas semalam kalau kita tak boleh nak sampaikan dakwah bilhal, kita sampaikan bilisan. Jadi apa yang saya buat adalah saya menyampaikan dakwah melalui penulisan saya. Saya ada pengalaman lah sebenarnya, banyak pengalaman sebagai pekerja belakang tabir ataupun pengamal media yang mempunyai pendidikan agama. Kalau dalam production kebiasaannya memang kita susah sikit nak mempraktikkan ibadah lah seharian sebab ada kekangan waktu. Kadang-kadang ada kawan-kawan memang nak praktik tapi ada kekangan lah, berbagai kekangan. Jadi kalau kita ni solat 5 waktu sehari dekat production, itu dah kira macam budak baik sangat dah. Bukan buat solat sunat duha ke apa, tak ada. Cukup solat 5 waktu yang biasa tu pun dah kira hebat sangat dah. Jadi perlunya golongan agama untuk terlibat dalam pelbagai bidang, bukan setakat bidang media saja. Bagi saya kena ada protas,
kita perlu ada sokongan dalam pelbagai bidang supaya kita semua dapat menyusup masuk bab kata kaedah dakwah, metod dakwah Wali Songo kan. Dia tidak memusnahkan tetapi dia menyusup masuk secara perlahan-lahan. Itu penting untuk kita meneruskan dakwah sebab tak semua orang suka dakwah yang berbentuk kasar, dakwah serentak. Ada orang lembut hatinya. Jadi dakwah tu kita sampaikan melalui skrip-skrip dokumentari, skrip drama dakwah, melalui lagu-lagu dakwah, lagu biasa yang berunsur dakwah. Tak perlu sebut Tuhan Allah pun, tapi orang boleh besarkan Allah melalui visual yang dipaparkan ataupun melalui skrip atau dia orang dengar kata-kata yang kita tulis. Jadi bagi saya kita duduk dalam bidang mana pun kita kena jalankan amanah kita sebagai pendakwa. Itulah saya rasa banyak juga sebenarnya pengalaman kalau pergi luar negara buat skrip kita dengan kru-kru memang agak perik jugalah. Tapi biarlah saya siapa nak tahu boleh PM lah. Saya simpan je lah. Tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana pembelajaran saya atau pendidikan yang diberikan oleh guru-guru, ustaz-ustaz. Masa tu Ustaz Roslan Muhammad, guru saya Dr. Raubah, Dr. Yusmini, Dr. Fakrul. Saya tak belajar sangatlah dengan Dr. Fakrul. Sebenarnya Ustaz Aziz, Prof Aziz banyak sebenarnya mencorak bagaimana kehidupan kita selepas belajar. Sebenarnya yang mencabarnya adalah kehidupan selepas daripada belajar sebenarnya. Masa kita bekerja, macam mana kita nak praktikkan ataupun kita nak masukkan nilai-nilai dakwah tu dalam kehidupan seharian kita bersama-sama dengan rakan sekerja, bersama-sama dengan kawan-kawan. Sebab bila kita belajar agama ni biasanya kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang baik-baik je. Kita terlalu complacent. Kita tak jumpa dengan orang-orang yang pelik-pelik tau. Jadi bila saya masuk dalam production, kita jumpa dengan orang pelik-pelik. Jadi macam mana cara kita nak berdakwah dengan mereka yang tanya soalan pun pelik-pelik. Itulah pengalaman saya yang masa belajar, pengalaman yang saya tak dapat lupa bila saya bekerja sebagai research assistant kepada Prof Aziz dan juga Dr. Muhammad Kamil. Itu saya rasa, dan juga Dr. Raubah lah. Saya rasa pengalaman tu kalau orang bagi duit berjuta pun saya rasa mungkin tak boleh ternilai lah dengan pengalaman bekerja dengan guru saya ni. Dan saya sangat hargai setiap pengalaman yang saya dapat dalam kehidupan. Sebab itulah saya walaupun bila kita ada kekangan kerja kan sekarang dengan sibuk buat dokumen semua, walaupun ada kekangan kerja, walaupun ada anak yang kecil, tapi saya gagahkan diri juga untuk memberi khidmat sikit kepada Kelab Mantap Dai ni sebagai wadah untuk kita berdakwah dalam lapangan. Di sinilah tempat yang kita boleh bertemu dengan sahabat-sahabat. Kalau ada sahabat-sahabat yang belum daftar lagi dalam kelab kita, bayar RM20 je. Kalau nak infak lebih pun lebih baik. InsyaAllah kita dapat bersama-sama untuk menggerakkan kerja-kerja dakwah selepas ini. Sebab sebelum ni Bonda Raubah je yang bergerak seorang. Walaupun kami ni nama AJK, tapi memang tak bergerak sangat pun sebenarnya. Jadi insyaAllah ke depan ni menyahut cadangan dan cabaran daripada Bonda Raubah, saya insyaAllah nak ajak kawan-kawan semua untuk sama-sama kita giatkan untuk aktif dalam Kelab Mantap Dai. Tapi kenalah daftar dulu. Kalau tak daftar, nak tengok je video-video dekat Facebook ni rasa tak syok lah pula kan. Jadi saya rasa setakat tu saja pada hari ini dengan mehnah dan tribulasi lain ni, saya rasa cukuplah setakat ni. InsyaAllah kita akan hadir lagi dengan kita akan buat lagi sesi-sesi live bersama alumni lain pula lepas ni. InsyaAllah. Saya rasa setakat tu saja admin. Dah settle lah tu. Saza? Oh, Bonda. Okey Ju.
Terima kasih di atas penjelasan tadi. Semoga apa yang dikongsikan tadi dapat memberi inspirasi lah kepada ahli dan juga bakal ahli Kelab Mantap Da'i. Okey, sekian saja pertemuan kita petang ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.